Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terkejut, anda tak akan nampak wajah saya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Allah merahmati kita semua. Kita live dan anda akan dapat melihat dalam di luar bangunan studio Garasi TV. Pertama kali kami mencuba live daripada luar, beberapa gangguan teknikal, tapi kami cuba membaikinya sejak setengah jam lalu dapat kami berikan buat masa ini. Kami belanja saja. Mereka yang masuk dan share sekarang, sila share walaupun saudara melihat gambaran langit dan juga gambar bangunan tinggi. Kerana kami masih menanti kumpulan motor Harley Davidson Excel untuk Omar Karungguni untuk tiba sebentar lagi. Tak apa, jangan tengok saya. Kami belanja dulu langit malam dari Gombak untuk saudara menikmati. Saudara dah boleh dengar bunyi enjin. Saya belanja saudara bunyi enjin 5 motosikal Harley Davidson gang Omar Karungguni. Kamera akan mula turun. Saya dah mula melambai kepada mereka untuk berhenti di sini. Ya, itu dia anda nampak Omar Karungguni dan juga kumpulan motosikal Harley Davidson telah pun sampai. Saya melambai dan mereka akan sampai kemari untuk turun dan seorang dua atau dua orang turun dulu untuk wawancara di sini. Saya memanggil mereka sekarang. Kena datang 2 orang. Parking sekejap saja. Mereka berdua akan datang. Harap walaupun gelap kerana kami tak dapat meletakkan lighting di kawasan ini. Sebenarnya lapang dataran di depan studio. Tapi kenderaan tak dibenarkan naik di atas kawasan lantai tempat saya sedang berdiri dan live sekarang. Tapi tak apa, kita cuba. Semoga sekali saudara dapat merasakan bagaimana suasana Garasi TV apabila berada di luar studio. Dah, Omar dah sampai. Okey, kita salam fifis ya. Lagi salah seorang daripada anggota. Yes, terima kasih. Selamat malam dan selamat datang. Assalamualaikum. Okey, kita live dekat luar dulu sekejap. Okey. Apa cerita hari ni? Macam mana perasaan dapat meronda pada musim PKP ni? Terhad abang, terhad. Kita tak boleh nak pergi mana, tapi walau macam mana pun dapat pulas throttle sekilo 2 tu puas hati lah. Berapa orang hari ni yang datang? Berapa orang yang datang? 4+1, 5 biji. 5 biji. Okay, +1. Tapi sepatutnya ramai tadi. Tapi kawan-kawan daripada Shah Alam dengan Subanjaya hujan. Alasan tu motor, tak nak motor kena hujan. Okey. Kata Omar, mereka sayang motor takut kena hujan. Motor saya tiba aja kat dalam hujan. Okey, ini motor mereka saya tak boleh kata apa. Sebab motor saya simpan, tak dapat bawa. Saya tengok ni belanja, kita dah dapat lihat apa yang mereka dalam gelap ni. Nanti saya dapat lihat dalam suasana terang. Kameraman belanja dulu. Tengok barangnya yang mereka pakai. Nanti mereka akan berada di studio berlima. Dan kita akan dengar cerita kehidupan jeans dan kumpulan motosikal besar. Saya akan lepaskan mereka pergi untuk parking. Tapi kita sembang dulu sekejap je Omar. Saya nak tanya Omar, motor apa kita dah tunjuk daripada dekat malam ni? Malam ni kita ada Sportster, kita ada Electra Glide. Sekejap saya nak kena hafal tu. Sportster, Dyna, Electra Glide. Yes. Berapa Sportster? Shadow SPG. Shadow SPG. Sebab bila kita main motor ni, kita tak boleh ada kasta. Jadi motor tu boleh join, kita join je. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Anda bawa apa motor ini? Saya bawa Sportster 72. Sportster 72. Ya. Macam mana rupa dia? Rupa dia mempunyai tayar 2 biji depan belakang. Mesin tolong lap gambar. Jadi macam Abang Omar kata, kita ride ni kita tak main kasta, tapi kita main custom. Okey, selalu ronda kalau tak KP, anda semua akan di mana kalau nak minum sarapan pagi, berjalan riding? Sejauh mana dah riding? Sejauh mana riding tu sebenarnya boleh kata jauh juga kalau nak disembang kan ni. Tapi disebabkan PKP ni terhad. Kalau kata bukan PKP pun sebenarnya agak riak sikit. Tapi lebih cenderung ride keluar negara berbanding dalam negara. Selalu kalau di luar negara sampai ke mana? Kalau Thailand tu pusing habis abang. Okey. Maksudnya kalau saya tanya je, saya sebab saya bukan tak biasa dengan motor. Saya tanya je buat macam tak biasa. Okay. Sebenarnya kalau Thailand tu biasanya kalau KL. Okey, cerita sekejap je macam mana saudara boleh riding daripada mana ke mana ketika pusing Thailand tu. Kalau dia ada 2. Kalau pada saya ride ke Thailand ni terbahagi kepada 2. Sama ada short ride ataupun long ride. Short ride ni setakat kita main border je bang. Keluar border, masuk enjoy sikit ataupun melakukan beberapa perkara seperti charity. Kita balik mungkin 2-3 hari punya ride. Tapi kalau ride jauh tu makan masa seminggu, 2 minggu, 20 hari, 30 hari. Kalau ride jauh tu Hat Nyai pergi ke Kanchanaburi, pergi Bangkok, pergi mana lagi tu? Pergi Bangkok, pergi Mesok, Mesaria, Mehong Sung, Chiang Mai, Chiang Rai, turun balik Pattaya sampai ke Arayam Pratek,
Nak selam-selam barang, turun balik ke KL. Okey. Kita akan bersama mereka live di studio sekejap lagi untuk mereka mendapatkan pakir. Omar, dapatkan pakir dulu. Okay, jangan lupa dan jangan hilang semua 5 mesti sampai sebab kita nak tengok. Okey, yang lain saya tak bawa motor saya. Jadi anda hanya dapat melihat motor mereka dan pakaian mereka kerana saya tak bawa motor saya. Okey, abang, selamat datang. Dari mana? Saya daripada Bandar Sarjana Putra. Okey. Apa ini lagi? Okey, hari ini saya bawa Harley Davidson jenis Ultra Glide. Glide. Ultra AULT Ultra Glide. Ultra lah Glide. Okey. Saya biasa motor tu, jangan risau. Ultra Glide berapa cc bang? Okey, 1690. 1690 cc. Berapa lama nak bawa? Bawa ada dah lebih kurang dalam 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Mana dah bang? Dah pernah pergi Bangkok? Sudah? Maksudnya travel daripada Bangkok mana ke mana? Okey, saya travel daripada KL pergi ke Sadau naik ke Bangkok, lepas tu naik ke Pattaya. Okey. Kita akan bersama dengan mereka di studio sebentar lagi. Mereka akan mendapatkan pakir untuk motor dan mereka akan kembali dan berada di set. Jangan lupa bersama kumpulan Excel. Saya tak dapat tunjukkan motor saya, mereka pun tak dapat tunjukkan motor mereka. Tapi kita akan berkongsi sebentar lagi bang. Untuk itu kita Mohsin bagi dulu loop montage. Sementara saya naik ke atas dan kita menanti ketibaan kumpulan The Excel. Terima kasih semua. Tengok montaj, kami akan sambung di studio. Okey, standby mic untuk dia orang sambil saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana agak kelam kabut kami. Kerana first time kita technical live outdoor dengan teknologi yang sedia ada. Kumpulan Excel juga dah sampai sekarang. Mereka sedang memakai mikrofon. Jadi tunggu je untuk mendengar cerita mengenai kumpulan motor. Apapun saya update dulu dekat saudara bahawa hari ini keadaan COVID-19 masih lagi pada angka yang tinggi. Sabah kembali mencatatkan angka yang menakutkan dan kita masih terpaksa berdoa dan memastikan PKP dapat segera berakhir. Walaupun di Kedah dah ditarik balik kecuali di Baling. Kelantan akan memulakan penguatkuasaannya besok. Jadi ini satu lagi berita di mana semua orang harus menerima hakikat bahawa kalaulah keadaan tak okey, keadaan akan menyebabkan kita kembali pada PKP walaupun Melaka dan juga sebahagian Kedah hari ini telah diumumkan akan kembali kepada PKP pemulihan. Saya juga ingin menjelaskan satu dua benda baik dulu sebelum Omar dah ready dah Pak, kita tak payah buang masa. Mereka dah masuk, kali ini ada cahaya. Kalau tadi kita duduk dalam gelap. Omar dah ready. Kita menunggu brother. Oh, ngeri bang. Ini rasa macam jumpa apa? Hell Angel. Hell Angel kalau dekat US, kawan-kawan lama saya tahu saya di US main motor besar. Saya minat. Dia panggil apa? Hell Angel. Hell Angel. Saya pun dah lupa sebab dah tinggal lama dah kumpulan tu. Setelah kembali ke jalan yang lurus. Dan itu saya bersama. Okey, sekarang brother ni pun dah siap dua orang dah siap. Sila, boleh duduk sini. Nanti saya akan okey. Ini kasut dia yang geram ni. Tony lama ni. Tony lama. Ini barang yang susah nak ditemui bagi mereka yang minat drive cowboy nak main motor akan tahu benda. Saya akan tunggu lagi seorang untuk siap pasang. Yang lain semua masuk sebab kita sediakan kerusi yang cukup yang lengkap. Saya akan ambil position di tengah untuk menggambarkan seniornya saya dalam dunia motor besar. Jadi adik-adik saya ni akan berada di kiri dan kanan. Yalah kalau dah biasa Di-update oleh kiri. Di-update oleh rakan-rakan dan anak didik saya dalam dunia pemotoran besar ni. Saya baru tahu kata motor ada 1660 cc tuan. Okey. 1900 pun ada. 1900. 1900 Big Bear Chopper. Aduh. Saya mati-mati ingat 1400 ada. Ada. Dia ada. Okey, nanti dia akan perkenalkan diri. Seorang lagi sedang perkenalkan saya. Kita kenalkan dulu Omar. Yang di sebelah saya ni siapa dan tu cerita sebab saya malas nak tanya banyak. Abang cerita je apa abang cerita pasal motor. Pada apa di travel ke apa ke macam mana main motor ni. Kita akan perkenal gila-gila. So saya bagi 3 minit. Sebelah saya siapa kan? Alright, nama saya Akhirat. Alright. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Saya Akhirat daripada Dragon 76 MC Malaysia, merupakan sarjana am untuk Malaysia chapter. Berkecimpung, bergelumang di dalam scene arena motor ni baru tak baru, lama tak lama.
Tapi kalau sekolah budak tu dah darjah 1, darjah 2 kot. Jadi apa yang saya boleh katakan, bergelumang dalam dunia motor ni, nak kata menyesal pun tidak, sebab benda seronok. Tapi itulah dia, sekali dah langkah, no turning back abang. Terajak basikal boleh break. Terajak motor akan jadi ketagihan. Saya tak faham tadi diploma apa standard apa term tu kan. No, bergelumang no. Saja Ram. Okey, kita dekat dalam kelab motor ni bang. Kelab motor dunia MCMG Jadi MG apa pula? Okey, macam abang kata Hell Angel tu lah tadi. Hell Angel ni Hell Angel MC. Jadi itu sebagai contoh. Hell Angel MC itu stand for Motorcycle Club. So kita macam saya stand saya sebagai Dragon 76 MC Malaysia. So MC Malaysia. okey, so dalam Dragon 76 MC saya Saja Am. Saja Am tu merupakan satu jawatan lah. Sergeant and Arm. Sergeant and Arm. Ya Saja Am. Allah, saya dengar Saja Am. Saya punya Arab. Sergeant and Arm. Okey. So kita mula-mula kita ada presiden. Biasalah presiden, vice president, kita ada treasury, kita ada road captain, kita ada Saja Am, kita ada full moon member, special shoulder, lepas tu prospect hang around. Macam tu lah cerita dia. So lain kelab, lain cara. Saya dengan Hell Angel tu sama je. Saja and Arm tu biasa kerja dia buat apa? Saja dia bukan saja and arm, saja at arm. Saja and Arm. Biasanya apa saudara Dia buat? Saja at arm ni contoh yang paling senang kalau kita nak kata, kalau menteri ni ibarat menteri pertahanan abang. Hal ehwal disiplin, gerak kerja dan juga hal-hal dalaman lah. Gitulah. Sebab dia tidak menggunakan macam satuan-satuan biasa, ada setiausaha, ada bendahari, dia menggunakan istilah yang sebegitu. Sebab kita tidak terlalu nampak macam kelak rakan sebaya sebab kita ranggi poyo kena ada. Okey, kejap lagi kita akan pergi kepada barang dia, saya nak tengok, tapi saya rasa timbang-timbang mungkin 2,5 kilo. Ada. Berat dia mungkin 2,5 kilo. Kita pergi kepada abang sebelah, perkenalkan nama dan cerita lebih kurang sikit bang. Okey. Sebab suasana di scene motor tempatan nampaknya berbeza daripada ketika saya bersama Hell Angel. Abang cerita sikit. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, nama saya Rizwan daripada Dragon 76 MC dan saya memegang jawatan sebagai sekretari di dalam grup Dragon. Okey, saya pengalaman saya berkenaan dengan motor berkuasa tinggi ni lebih kurang dalam 7 atau 8 tahun lah, baru jalan lagi. Lama tu, kita baru tu. Okey, dan saya buat masa ni pun daripada hobi saya dah membawa ke dunia macam apa, dunia Fashion saya. Okey. Daripada minat motor dah sampai sekarang dah menjual motor. Okey, alhamdulillah. Jadi minat hobi kini telah menjadi punca pendapatan. Okey. Abang jual motor. Okey, memang jual motor. Ya, memang sekarang ni saya ada sebuah showroom di Bandar Sarjana Putra. Okey, Bandar Sarjana Putra. Dan saya menerima, apa nama bang? Cerita detail. Nanti saya nak beli motor tu boleh bang. Okey, nama showroom saya Extreme Rolling. Extreme Rolling. Ya. Okey. Okey, kepada mana tahu kok ada yang brother-brother yang dah nak pencen, kalau nak menjual motor saya boleh tolong. Okey. Siapa yang baru nak bermain motor saya boleh cadangkan motor apa yang sesuai. Abang buat consultancy sekali. Okey. Lepas tu dengan berkenaan dengan loan semua tak ada masalah, saya akan uruskan lah. Okey, maksudnya fully adalah secara profesionalnya abang adalah penjual motosikal berkuasa tinggi. Ya, betul. Okey. Dalam masa yang sama saya juga ada membuat repair motorcycle yang pomen juga. ada pomen juga. Okey. So kita ada buat custom, repair, service semua kita buat. Okey, kalau abang ni dah buat semua, saya tak pasti yang lain buat apa. Saya tanya dulu. Abang yang sebelah ni untuk saya bagi dia pinjam mic dia bang, hulurkan sikit je untuk dia perkenalkan diri. Kita terpaksa takruf dengan tak mengikut sunnah, kita terpaksa takruf kelam kabut je sebab kita tak atur tadi. Siapa saudara dan motor apa saudara naik? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid bin Muhammad. Tak on ni. Gelaran. Okey. Pakai tu je senang. Okey. Boleh gerak. Okey, nama saya Muhammad Rashid bin Muhammad. Nama gelaran saya orang panggil Kacak lah. Kacak. Okey. Meyakinkan sekali. Sangat-sangat meyakinkan. Sila Abang Kacak. Okey, saya pun masih baru lagi dalam bidang motor sisi besar ni. Baru tahun ni baru start mula. Okey, sebelum ni main kapcai. Main kapcai bang. Okey, tahun ni pakai motor apa sekarang? Saya sekarang ni pakai 72. Boleh detail tak saya tanya. 72 ni Harley lah. Ada Sportster. Sportster. Okey, Sportster 72.
Yes. Berapa cc tu? CC dia 1200. Okey, 1200. Okey. Model tahun bila? Dia tahun, alamak saya lupa lah tahun bila. Okey, 2014. 2014. Okey. Menarik dia ada Sportster. Bagi mereka yang berminat untuk beli motor, boleh jumpa abang ni. Kalau anda berminat untuk mengetahui dunia motor, jumpa saya. Saya akan cerita semua kepada saudara tentang dunia motor. Kalau saudara nak cari Sarjan and Arm, jumpa dia. Sekarang kita akan pergi kepada Abang Omar. Perkenalkan diri dan apa peranan dalam tu, sama ada Abang Omar jual jeans ke tidak dalam kumpulan motor. Dia akan cerita. Okey, saya beranggotai kumpulan motor Exile MG. Okey. Kalau macam Kirot dia MC Motorcycle Club. Okey. Saya MG Motorcycle Group. Oh, okey. Jadi saya group. Oh, ni Exile MG. Ya, ni MC. MC. Different. Yes. tanya apa Oh. beza? Ha? Cuba tanya apa beza Apa beza dia MC MU? MC dengan MG? Macam MG ni dia lebih kepada berkumpulan. Okey. Berkumpulan. Kita pun ada juga title macam Sergeant and Arm. Kita ada juga Presiden, kita ada Secretary, kita ada VP, kita ada AO. Saya AO, Activity Officer. Jadi semua aktiviti tu saya yang buat lah. Okey, Kalau kita ada ride, kita buat aktiviti. Kalau kita ada kerja amal pun, saya akan buat arrangement. maksud ni dua kumpulan berbeza ni? Ya, dua kumpulan yang Tapi okey. kita Di US tak boleh. Masa saya dekat US, bercollaborate. sentiasa bergaduh. Yang lain ni Asobiah ada Asobiah. Ukuah kita. Jadi kalau kita tengok kalau kita pakai patch, patch tu melambangkan kita belong to the group. Maknanya kita proud to wear kita punya colours lah. Macam Exile lah, colour dia putih dengan merah ni, kita follow bendera Malaysia lah. So kita proud Malaysia punya bendera dan kita proud kita local club lah. Pernah ride sekali tak? Walaupun beza kumpulan? Oh, okey. Dia tak ada kasar-kasar walaupun lain kumpulan. Macam saya tak tahu Dragon macam mana marker. Macam saya ada atas ni 555. Okey. Maknanya members yang ada 555 ni kita dah ride overseas. Maknanya kita dah ride luar Malaysia. Kita dah ride kat Thailand, kita dah ride dekat Indonesia, dekat Cambodia, Vietnam. Bila kita ride untuk dapatkan 555 ni, kita kena proud. Kita kena pakai kita punya colours. Okey, patut saya tahu jaket saya di rumah ada 666. Kerana lebih jauh saya ride. Lebih jauh, Saya perasan kenapa saya dengan Hell Angel saya diberi begitu, kerana kami ride sampai ke Mexico, Venezuela dan juga ke Argentina. Saya faham kenapa saya beri 666. Dan abang yang hujung ada mic tak? Kalau tak ada, kita akan pinjam mic ni. Okey, kita pinjam je. Abang yang hujung akan bercerita pula sama ada dia pegang 777 sebab lain jadinya kalau 777 tu. Okey. Abang. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Mokhtar. Orang panggil gelaran daripada bikers Brota. Okey. Saya memakai motor Honda Shadow. Honda Shadow. Maksudnya apa tu? Custom bubble. Okey, chopper. Okey. Berapa cc bang? 600. Okey. 600 cc. Dan pengalaman saya berkecimpung dalam bidang motor berkuasa tinggi daripada tahun 90-an. Okey, lama sampai ni. Sekarang. Ini dah kira otai dah ni. Yeah. Banyaklah pengalaman lah saya. Antara pengalaman apa? Ride sampai pergi mana bang? Ada menyamai saya sampai Brazil? Tak ada. Kena sidang banyak kali ya. Okey. Kalau daripada tahun 90-an boleh kira. Boleh kira. Abang dah pergi ride ke mana bang? Ride dalam Malaysia, Thailand lah saya pergi. Oh, okey. Thailand selalu ke mana dia orang ride bang? Thailand saya pergi sampai Biasa bang, ni Danok punya kaki ni. Saya tak cakap. Okey. Jangan risau, Danok adalah sebuah perkampungan yang cantik untuk disinggah dan membeli belah, makanan murah. Okey, itu saja. Ramai orang Islam. Ada masjid yang saya boleh berhenti dan sembahyang. Makanan halal banyak kat sana. Saya suka daging bakar. Sampai Danok selalu bang? Saya biasa beli buah rendang untuk mak. jarang-jarang saya ride dengan orang kan. Kadang-kadang lah pergi. Okey. Sebelum kita suruh dia orang OOTD, kita akan tengok dulu ada video. Kita tengah lihat video sekarang untuk mereka main motor. Saya dah bagi tahu Mahfuz, motor yang abang ride tu jangan pakai video bang, jangan pakai Mahfuz, supaya orang tak tahu saya siapa sebenarnya. Okey, video saya tolong delete. Kita akan pergi pada OOTD sekarang. Bermula daripada kanan, saya akan pinjam mic untuk dia jelaskan apa yang dipakai apa semua. Dia ada macam-macam. Sekarang baru saya tahu ada bahawa 555. Kalau kita jumpa orang yang ada 555, jangan cerita lebih, berarti orang tu telah ride di luar negara. Maksudnya dia ada macam satu license coding pada baju mereka.
Abang boleh cerita apa daripada apa abang pakai daripada atas sampai bawah, dia orang semua nak tengok bang. OTD. Ini sekarang saudara Kacak akan menceritakan bangun bang, abang kena bangun. Okey. Kena pusing dan pusing-pusing tunjuk barang bang. Roll. Okey. Okey. Jangan laju bang sebab dia orang tak boleh baca kat belakang tu. Lawa ni. Okey. Ini jaket ni. Ceritalah bang, pakai apa? Saya pakai apa sekarang? Saya baru beli vest ni bang. Lawa. Okay, saya main benda kan sebab tak blok ni. Lawa ni. Dia baru beli ni. Ini apa ni? Ni kulit kambing ni. Okey, ceritalah bang. Saya tengah pakai kan je. Saya nak cerita pasal jaket ni zaman saya tak wujud lagi ni. Masa saya main dulu jeans stang je. Okey. Susahnya nak pakai. Ni butang dia cantik. Okey, saya dah tahu. Masukkan dan kuncikan. Okey. Macam ni bang. Okey. Dia beli jaket semata-mata nak ride hari ni. Okey. Tengok. Ini jaket apa bang? Okey, cerita pakai mic. Okey. Ini vest lah orang panggil. Best brand. Vest ni custom pun tak apa nak custom lah, baru beli kan. Custom. Belum ada patches apa-apa lagi lah. Belum ada patches, masih okey. baru lagi dunia ni kan. Ke sana baru nak Okey. tengok. Okey. Okey. Cantik jaket dia. Yang paling mahal tu dia punya rok kapak tu masih ada lagi. Image 70s, Rambut-rambak. 80s ni yang American pakai jaket-jaket dia tak pakai plain biasa. Sebab untuk mereka riding ini lebih telus angin dan tak kepanasan. Lagi satu tu kalau gemuk dia kita tak payah boleh setting. besar. Dia Boleh setting size tali dia kasut. tak muat kan. Tujuan dia adalah untuk adjustable supaya saudara boleh ketat dan longgar kan. Okey, barulah saya perasan kenapa saya dekat sana dulu semua jaket saya yang kawan-kawan saya bagi ketika di Amerika dulu begini saya dia. Okey. Dia pakai Levi's. Saya nampak dengan ketara adalah Levi's. Dia mengenakan kasut Converse. Lepas tu nampaknya simple je. Daripada maksudnya dress up mereka juga terbuka daripada nanti kita tengok yang fully yang berkilo-kilo berat logamnya tu. Yang ni yang simple-simple je. Okey, ini abang Kacak pakai. Abang cerita pula abang punya ni. Saya suka ni benda ni, Prep. Lain macam kunci dia boleh kunci buat kunci rumah. Okey. Sekarang ni yang saya pakai ni apa vest. Okey, sekarang ni apa yang brother-brother semua nampak. Okey, sekarang ni ini adalah page grup saya lah. Okey. Ini page grup saya. Lama sikit. Okey. Tapi dah cerita je. Okey. So sekarang ni yang lencana ni, yang brother-brother semua nampak lencana ni semua ni adalah tanda katanya kalau kita ride ke bike, biasanya ride ke bike week lah. Okey. Biasa di bike week saja ada. Okey. Okey, ni contohnya dia ada Phuket. Okey, ada di Pattaya. Pattaya 2. Ini di Phuket. Ni Phuket. Pattaya. Ni Pattaya. Okey. Okey, ni pun sama juga. Okey, berarti ini dah ride ke Thailand. Cuma mereka tak ada Rio de Janeiro. Dia tak ada Casablanca. Dia tak ada Buenos Aires. Okey. Tapi masih menarik bang. Ni maksudnya patches ni untuk grup yang sertai semua akan dapat. Ya, betul. Semua kita akan beli di Thailand lah. Kalau kita ride di Thailand, kita akan beli di sana. Sebagai tanda dah sampai. Ya, betul. Okey. Yang ini? Yang ini adalah ini rencana lah grup saya. Dragon 76. Okey, ni Dragon 76 rencananya. Okey, dan dia ada beberapa ni Harley Davidson punya patches. Ini adalah Zeus. Okey. Menarik. Abang kenakan jaket ni dengan kemeja apa sekarang abang pakai? Okey, sekarang ni kemeja jenis kotak-kotak. Saya buat macam ala-ala Chicano lah. Okey, sebenarnya pakai memang Chicano pakai kotak-kotak okey. 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 Muka Mexico. Chicano lah kita pakai. Abang pakai denim apa? Okey, saya pakai seluar jeans Lois dengan saya kenakan Lois dengan seluar kasut Converse. Converse Saya nampak kita nampak bahawa Converse masih lagi menjadi pilihan penunggang motosikal berkuasa tinggi. Lebih selesa kita pakai Converse. Untuk riding ni. Okey. Dan sekarang kita akan pergi yang bertantan berat barang ni. Saya ingat kalau timbang dia kelihatan macam 100 kg, tapi kalau buang mungkin hanya 68 atau 65 kg. Okey, tolong cerita. Boleh. Okey. Baik. Ini nama dia Zul Logam-Logaman. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Akirot, Dragon 76 MC Malaysia. Baik tuan-tuan, saya nak tunjuk kat tuan-tuan tentang apa yang saya pakai pada hari ini. Ialah bermula dengan vest saya. Vest ini macam Abang Omar kata tadi, kita present kita punya club. So saya present khas mengikut cutting badan saya dan juga cita rasa saya, yang mana saya nakkan kulit yang macam ni, kedudukan yang macam ni. Jadi semua patch-patch yang ada kat sini coding kita sendirilah. Jadi
Boleh tengok set rocker kita ni Malaysia kerana kita daripada Malaysia. Lepas tu ini ada nama saya, jawatan saya dan juga Dragon title. So boleh tengok belakang saya ni. Tengok logam-logaman di belakang ni saya. Okey, boleh nampak ini saya punya colour sekat belakang Dragon 76 MC Malaysia. Dragon 76 MC Malaysia. Ya, lama-lama dia belum nampak ni. Saya belum nampak lagi ya. Okey. Ini dia punya logo naga tu. Okey. Sebab dalam frame ni kecil, Dragon 70. Seluar saya mengenakan seluar jeans skinny biasa je. Okey. Dan saya mengenakan aksesori yang lebih menonjol lah. Okey, ini apa barang-barang ni bang? Ini lebih kepada sebenarnya tangkal bang. Oh, tangkal. Okey. Tangkal kencing malam insya-Allah pakai katil tak basah. Okey, kalau saudara adalah rider yang kerap kencing, jadi saudara nak mengelakkan kencing banyak dalam perjalanan menyebabkan menyusahkan rakan-rakan, pakai tangkal ni. Ya. Jadi saudara tidak menyusahkan anggota riding group saudara 10 km nak berhenti kencing. Kata orang kalau besek, ini adalah tangkal untuk orang yang besek. Ini rantai-rantai ni untuk memudahkan dia mengikat anggota dia kalau ada yang mamai malam dan suka jalan dalam tidur. Ada maknanya saudara, dia bukan pakai biasa saja. Ini kalau ada kawan-kawan dia mengigau atau apa-apa dan kalau terdesak boleh dijual juga kerana ini adalah perak tulen. Okey. Baik. Okey, kasut. Saya menarik ni yang kasut. Kasut Cowboy Boot lah, legend Tony Lama. Jadi yang orang lama je akan tahu jenama Tony Lama ni. Saya kenal brand Tony Lama ni daripada ayah saya lah bang. Oh, okey. Ayah saya pun minat barang-barang ni. Jadi bermula daripada dia, tapi satu benda pun dia tak bagi saya pakai dia punya. Jadi dia kata kalau kau nak kau kena beli sendiri. Betul. Saya dalam Highlander pun barang-barang saya tak bagi pada anak saya. Kerana ini kita capai sendiri. Ini saudara lihat. Okey. Ini saya kata logam-logaman ni kalau diturunkan ni berat badan dia akan hilang 25 kilo. Dia tak besar sebenarnya saudara. Dia berat kerana logam-logaman. Betul. Timbang tu. Okey. Dia macam ni tau. Saya sebenarnya pada asalnya sebelum saya terjebak dengan motor ni, saya terjebak dengan scene ataupun arena music metal bang. So saya datang daripada kelompok budak-budak metal. Jadi bila saya memang metal daripada zaman sekolah lagi. So membesar apabila saya metal, saya main motor, saya bawa image metal tu ke dalam motor. Jadi faham. Sebab tu tuan-tuan boleh nampak saya dengan pakai yang tak berapa nak senonoh ni dengan bawa motor. Dan dalam kita tak review lagi. Dalam saya pakai kemeja biasa je. Sama ada kadang-kadang saya pakai kemeja ataupun saya pakai t-shirt biasa, tetapi selalunya saya akan pakai sleeveless. Kenapa sleeveless? Adalah kerana versatile. Pada saya versatile sebab orang kata beauty is pain. So biar seksa asal bergaya. Sebab memang orang kata kalau bawa motor ni pakai sleeveless, adakah tak panas, hujan? Macam saya kata beauty is pain. Hujan, sakit-sakit tu apa ada hal, Allah bisa tegar biasa. Panas pun ada hal. Orang kata kalau tak sunburn bukan biker, sabar. Faham. Kan? Lepas tu pula jadi saya banyak harta-harta tuan-tuan. Kalau nak dibahagi dalam cerita Ahmad Albab ni panjang ni, banyak harta dia sangat banyak tuan. Jadi cincin cincin so, lagi. Saya memang peminat aksesori bang. Tahu. Saya peminat aksesori, saya berusaha keras terhadap aksesori saya yang mana saya silih berganti beli. Cerita tak apa. Saya nak tumpang je gambar cincin saya. Jadi saya mengenakan tak kisah apa baju pun, tapi biasanya sleeveless lah. Dan seluar skinny, kasut Tony Lama. Tali pinggang ring bell ni kebiasaannya kita nampak anak-anak skinhead, budak-budak punk yang pakai. Mana? Ini ring bell ni. Okey. Kebanyakan ni kebiasaannya tangkal kencing malam ni sebenarnya adalah lebih dulu diamalkan oleh budak-budak skinhead. Jadi kita metal punk skinhead ni kita unite. Jadi kita share banyak benda bersama. Jadi saya pakai barang-barang yang diorang pakai barang-barang yang kita pakai, kita support each other. Dan saya mengenakan pemakaian macam ni, sebenarnya ini adalah satu pemakaian yang biasa terhadap saya apabila saya dengan motor. Kalaulah saya jumpa dia berdua tuan-tuan, saya mungkin kata minta lalu bang sebab saya akan takut. Sebab tengok pakaian ini membayangkan dia boleh belit kita dengan besi. Tapi bila kita dah kenal rupanya dia seorang yang orang yang baik, lemah lembut dan juga sangat ramah dalam bertukar-tukar pengetahuan. Pernah saya dalam lift. Ada dua orang perempuan nak masuk, nampak saya, dia tak jadi masuk. Jadi sebab itulah dia selalu naik lift seorang tuan. Saya naik lift seorang. Dan di restoran kalau dia masuk, dia order je makanan, restoran kosong. Sebab orang bimbang. Okey, cantik. Sila duduk dulu. Nanti kita akan cerita pengalaman dia. Saya dah buat timbangan anggaran bahawa aksesori dia mungkin 25 ke 28 kg je. Okey, kita tiba giliran Omar pula untuk berkongsi dia punya OOTD hari ni. Hari saya pakai untuk riding. Saya pakai bush pant, Momotaro.
Seperti biasa kasut favourite saya Van, kasut Okey. sarung. Sebab perut dah Jacket- besar, saya tak jacket. boleh pakai boot. Turun sikit perut, jadi saya Okey. pakai sarung je. Dan seperti biasa saya pakai vest saya dengan Exile. Okey. Kalau isi minyak pernah tak orang tu silap dia letak tangki tu dekat perut kau? Tak pernah. Belum pernah lagi. Kau pergi Belum mana pernah dia lagi. nak Belum isi pernah minyak lagi. dia letak Ya. pam dekat sini tak ada. Dia letak dekat tangki sebab takut nanti pembantu stesen tu keliru. Dia letak je dekat sini dengan tangki. Jadi kalau kita tengok bikers, dia akan pakai long wallet dengan rantai. Yang ni sebenarnya berasal daripada US yang mana orang kerja lumberjack yang bermula pakai pattern macam ni. Lumberjack kerja potong balak. Potong balak. Jadi masalah dengan lumberjack, bila dia masuk hutan dia selalu potong, wallet dia selalu hilang. Dia pergi parti, pergi mabuk, bangun-bangun wallet tak ada. Jadi dia mengimplikasikan rantai tu ikat dekat wallet. Bermula dia lumberjack, lepas tu jadi trucker pun menggunakan konsep yang sama dan menjadi trend untuk bikers. Dia punya travel kalau hilang betul. benda-benda ni bahaya. Macam motif utama kita pakai, contoh kita ride, wallet kita jatuh, jadi dia tak cicik, dia tergantung. Jadi kita sedar. Okey, baru saya faham. Jadi itu motif kita pakai wallet yang berantai. Bukan saja-saja je. Bukan nak menurunkan orang. Bukan nak Okey, Mas, jaketnya apa, Mas? jaket ni jaket buatan US ini rare ni, made in US. Okey, nak dibida tak mana ni, Mas? Jadi tak. Sebab dia 555 kan belakang dia. Jaket buat jaket ni apa? Tempah ataupun jaket ni daripada US. Okey. Pengeluar jaket yang agak terkenal di sana. Sekejap saya pindah mic sekejap ke okey. Okey. Joey. Apa saya tunjuk? Mak cerita je. Menarik ini. Jadi jaket ni kalau di US ni dia panggil outlaw jacket, yang Okey. mana dalamnya dia linen, nylon yang berwarna merah, dan dia ada gun pocket. Kita panggil ni gun pocket, tempat simpan pistol. Jadi okey. ini kiranya satu Ya, jaket kebiasaan yang ini. Anda pun tahu bahawa kumpulan pemotoran di sana menyimpan senjata untuk travel daripada dirompak ataupun untuk merompak pulang. Ini ada tempat pistol Ya, ya. pistol. Bila pakai dia senang keluarkan pistol. Pistol macam ni tak keluar je. Okey. Tapi Omar bawa pistol tu. Saya tahu, saya pegang ni, saya dapat rasa si bongkoknya ada di dalam. Okey, menarik, agak berat saudara, saya rasa almost 1 kilo saya rasa ni. 1 kilo Yang ni lebih yang ni buat daripada kulit lembu lah. Okey. So basically Ini lab dia, Exile ni. Ini nama kumpulan dia nama adalah grup saya Exile. Menggunakan logo enjin motor. Bangganya tu lah, kalau dia pergi mana dia orang tahu dia orang ni orang Malaysia. Yes. Okey. Seluar dah ditunjuk, baju dah ditunjuk, t-shirt apa Mas? Biasa-biasa pakai t-shirt T-shirt dalam? kita pakai biasa. T-shirt ni saya pakai t-shirt Uniqlo lah. Uniqlo hitam je. Saya suka plain saja. Plain saja malam Okey, Mas kita akan dengar nanti cerita perjalanan mereka. Sekarang saya jemput pula Abang lupa saya tadi nama dia. Sekejap saya ingat Mokhtar, Abang Trota, Brota. Okey. Ini dahsyat babe. Satu luar adalah asing. Abang pakai apa jaket kat luar bang? Tak abang kepit jaket ni. Saya kepitkan. Abang cakap jangan risau lain abang. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Bolta. Saya memakai Jangan dibawa isap pula. Okey. Tak apa cerita? Okey, saya ride biasa saya memang pakai macam ni kan. Dengan jeans, dengan jaket, leather dalam dengan jeans luar. Mana saya punya colours, Soul Rider. Berarti ini bukan sekali tuan dia pakai jaket ni baru dia masukkan yang jeans ni pula untuk lapik di luar. So ini adalah dua line berbeza. Lama sikit bang. Ya. Ini adalah Soul Riders. Okey. 99 On MG. air guys, on air. Okey, jaket ni jaket apa ni bang? Jaket daripada USA. Okey, semua barang-barang made in USA. Okey, Dan dia. seluar saya daripada Edwin daripada Japan. Okey, Edwin Japan. Apa pakai tu? USA juga. Okey, boot Okey, nampak barang ni sesuai untuk lasak bang. Ya. Okey. Rupanya saya baru perasan bahawa dia dah jaket dan dia orang letak lagi jaket untuk membolehkan nampak sasa tu. Untuk style saja. Okey, abang pakai bandana. Ini mewarisi tradisi 70s. Okey, kita duduk dah, kita akan buat sekarang mengenai perjalanan dan apa plan dia. Saya tanya orang yang berjalan dah sampai ke Thailand tu.
Biasanya travel bang, sekarang ni saya syok sebab tengok bila tiap kali travel orang akan isi travel dengan kerja kebajikan. Abang boleh cerita sikit apa kerja-kerja kebajikan yang pernah abang buat, tempat yang abang lalu, siapa sasaran dia, lokal dan juga international? Okey. Saya untuk kerja-kerja kebajikan di negara jiran saya tak ada pengalaman. Saya cuma ada pengalaman di negeri kita sendirilah. Okey, sedangkan Dragon 76 pun dulu pernah ada buat satu charity dengan orang-orang yang kurang upaya. Autism. Di Tanjung Malim. Okey. Pelompang. Okey. Memang kebetulan masa tu grup 70MC tu tengah ada AGM meeting. So dalam masa yang sama kita orang selitkan slot charity tu. AGM tu buat di luar? Ya, buat di Tanjung Malim. Okay. Di Tanjung Malim. Mereka tak pernah buat AGM yang biasa-biasa kita buat dekat hotel, saya buat mengundi nak jadi presiden. Masa saya tahu grup ni dia kau tim je, AGM hanya nak melengkapkan dia punya report kepada SSM je. Apa ada SSM apa? ROC ya, untuk melengkapkan report ke ROS saja. Okey. Okey, daripada situ bila kita dah masuk slot charity tu, banyak benda lah yang kita sumbangkan. Macam kursi roda, barang-barang makanan yang diorang perlukan, RM1. Berapa ramai ahli? Ahli dah lebih kurang dalam 28-30 macam tu lah. Untuk saiz kumpulan motor itulah. Ya, betul. Kalau ribu-ribu pelik. Kalau ribu, riding. Itulah. Seorang dah sampai kepala konvoi dah sampai Penang, yang belakang kita kat belakang ni. Jadi biasa 28. Biasanya jumlah 28. 28-30 macam tu lah. Kacak dah ronda di mana dah Kacak? Pinjam mic je. Saya nak tengok dia je sebab dia nampak sangat malu. Tu saya rasa rupanya kalau anda masuk kumpulan motor anda boleh jadi ramah seperti siapa nama lupa dah? Akhirah. Dan anda boleh jadi juga pendiam seperti Abang Kacak ni. Orang yang nama akhlaknya sangat tinggi, Akhirah, dia dengan sangat ramah dan sangat rock. Orang yang nama sangat daring, Kacak, tapi orangnya pemalu dan diam je. Okay, Kacak dia mahal bang. Sebenarnya mahal lah. Dia simpan barang tu. Awak dah ronda ke mana dah? Paling jauh lah saya ride Terengganu lah, Kuala Lumpur Terengganu. Ride direct ataupun berhenti-berhenti atau macam mana? Kalau berhenti pun isi minyak je lah. Okey, berapa jam sampai tu? Ada dalam 5 jam, 6 jam. Motor besar kan bukan? Yelah kalau Selamat Asrin pergi Ipoh memanglah 3 hari sebab naik basikal. Okey, KL terus ke Kuala Terengganu. Itulah paling jauh lah tu. Kalau biasa main kat sini je lah, PKP kan. Okey. Motor baru beli kan setahun belum? Dalam 3 bulan 4 bulan. Okay, dia baru 3-4 bulan berarti dia adalah rider PKP. Berarti kita akan tengok lepas PKP ni dia punya belang akan terbang. Kalau saya jemput dia setahun lagi dia tak akan diam gini. Dia mungkin datang juga dengan besi-besian begini. Dan berat badan dia mungkin meningkat 150 kilo kerana begitu banyak besi dalam anggota kumpulan motosikal ni. Okey, dah sampai Kuala Terengganu masa kalau lah saya kahwin belum? Belum lagi. Kalau kena kahwin, kena jual motor, akan kahwin atau tangguhkan kahwin? Kalau lusa seorang gadis jelita mengatakan Abang Kacak, saya dah tengok Abang Kacak live dekat garasi, jom kita kahwin. Jual motor atau kahwin? Terlambat Abang, darah manis ni. Okey. Dah terlambat. Saya masih ada. Bulan depan saya masih ada. Tapi kejap lagi. Kejap kita cerita. Bulan depan insya-Allah saya kahwin. Dia akan berkahwin bulan depan tanpa perlu jual motor Tak apa. Okey, nampaknya selama lepas ni motornya akan ada penumpang orang kata buat ada apa beli motor besar kalau menunggang seorang. Berarti dia akan ada couple lepas ni untuk menunggang. Okey, bagus. Mungkin bulan madu pakai motor besar travel mana-mana. Plan macam tu. Yalah kalau dah ada motor besar. Belum ada plan lagi lah masa ni PKP kan. Apa hal kalau ada motor besar bulan madu dekat Tasik Banding kan? Mestilah nak riding jauh-jauh. Baik kahwin dengan pemancing kalau nak bulan madu di hutan belum. Betul tak? Okey. InsyaAllah saya doakan. Okey, gambar motor kita boleh berbual walaupun insert gambar kan? Okey, kita boleh berbual, saudara boleh melihat insert gambar motor yang kami rakamkan daripada kumpulan ni. Okey Kacak, selamat bakal menjadi pengantin baru. Saya semua juga doa supaya Allah mudahkan semuanya. Dah latih dah? Okey. Dah aku timah. Tak boleh, jangan nanti gigil tu. Saya dulu training sampai dalam kereta sebelum sampai ke masjid. Sampai masjid sekali je, Cak.
Walaupun imam tu gertak-gertak kan saya, tapi kita bawa steady lah kan. Tapi saya tengok kalau pergi dengan begini pengiringnya, Pak Imam tu tak tanya banyak, dia terus sah je. Tapi rasa sekarang ni orang tak ramai kot. Jadi kurang seram dia. Kurang seram dia. Okey. Saudara. Baik. Saya nak tanya. Tentang kerja amal dan juga motor besar. Dulu orang sebut motor besar ni orang selalu cakap lara lah. Nak bawa berunding payah, orang gagal dalam hidup, tak erti masyarakat, anti sosial, berpelesiran, perhabis duit, kaki betina, kaki mabuk, mampus dekat Hard Rock Cafe. Sebut saja benda jahat, budak motor lah tu. Macam mana sekarang saya dengar kata banyak projek amal dibuatkan oleh kumpulan motor besar. Okey. Cerita pasal tentang yang abang kata tadi itu semua ciri-ciri negatif tu, saya tidak menafikan dan saya tidak mengiyakan. Kerana jahat, baik, buruk tu bukan hanya kepada golongan motor. Dia tidak terletak pada motor, dia terletak pada individu. Betul, jawapan yang bijak. Seorang yang bukan bermain motor pun boleh melakukan perkara-perkara yang lara. Baik, okey. Itu dia. Okey. Jadi pengalaman charity macam Riz tadi kata, kita biasanya kita akan buat charity ni setahun sekali apabila tiba kita punya AGM. Bila setiap kali AGM macam abang kata, kita tak buat AGM di hotel-hotel. Awak sembang ya, saya akan cuba keluarkan. Sembang kita AGM ni kita biasanya kita buat di tempat yang kita pilih lah. Sebab apa? Kita pilih yang di luar sekitar KL, jauh-jauh kerana di situlah kita nak ride sama-sama. Okey. Selalunya AGM di mana? Macam tahun ni kami buat di Temeloh. Kami buat di Temeloh sebelum PKP hari tu, tempat founder kami. Jadi kami ride di Temeloh dan 2 tahun lepas di Tanjung Malim. Tahun lepas kat mana? 2 tahun lepas di Melaka. Melaka, yes. Okey. So berarti mereka punya mesyuarat agung tak ada bergaduh-bergaduh, tak ada berebut. Sebab dia orang pun lupa kat mana mesyuarat. Betul, ini bagusnya masuk motor besar, tak payah kempen politik wang. Jumpa-jumpa kedai kopi, kau undi aku, kau undi tu, nanti minyak motor kau aku belanja. Tak ada. Dia mudah aja dia orang punya. Jadi kami pilih ride untuk kami pilih AGM di lokasi-lokasi luar KL kerana kami dapat ride sama-sama dan balik sama-sama, dan di samping tu kami buat charity. Contohnya kami buat charity pergi ke rumah anak-anak yatim, rumah autism, rumah orang tua. Jadi bab charity di luar negara pula pada Februari lalu, sebelum PKP. Sebelum PKP, sesudah masa tu pun kami baru balik ride Mega Ride 2020. Kami balik KL tak sampai seminggu, kami ke Thailand semula, iaitu di madrasah, saya lupa nama dia apa, tapi madrasah terletak di Patani. Betul. Jadi kebetulan madrasah tu baru siap dan nak launching ataupun baru pecah tanah nak minta dana sumbangan. Jadi kami dapat jemputan oleh pihak madrasah sebab ada members di sana. Sudi dia orang jemput Ada orang jemput kami. Jadi kami Sudi dia orang jemput. Ya, sudi dia orang jemput. Alhamdulillah, sudi dia orang jemput. Kami ride beramai-ramai. Pergi ke sana melalui Betong dan kami terus ke sana menyampaikan sumbangan. Kami menyampaikan sumbangan, kami buat collection sesama kami. Adalah sejumlah wang yang kami sumbangkan di situ. Jadi semua lampiran, semua info-info, gambar, video boleh check it out kita punya Facebook Dragon 76 MC. Di situ ada gambar, ada video, boleh tengok aktiviti kita di situ. Jadi kita ride di sana, kita pergi di sana, kita menyerahkan sumbangan dan kita maksud saya di sini, kita ride, kita tunjuk siapa kita. Walaupun kita, saya cakap terus terang, macam mana abang tengok saya sekarang di sini macam ni, macam itulah saya di madrasah. Alhamdulillah. Berpenampilan macam ni. Saya bukan kata pergi madrasah saya buka rantai, saya pakai jubah, saya pakai kopiah, tidak. Panjang jalan. Assalamualaikum. Allahuakbar. Salam tak. Kita tetap kita. Dan ironinya, dengan berpenampilan begini pun pihak madrasah, tok-tok guru dekat sana pun sambut kita dengan baik. Kita dengan berlemah, berlengih lah orang kata. Dengan panas hujan, badan hamis, kita turun, dia peluk kita, dia jamu kita makan, minum. Dan dia tak ada judge kita walaupun kita berpenampilan ranggi macam ni. Dia layan kita baik. Dan kita pun, anak-anak madrasah tu pun pandang kita, datang dekat, siap ada beg, nak ambil gambar boleh? Saya rasa macam selebriti pun. Jadi kita layan, kita seronok. Itu satu pengalaman yang mahal lah pada saya. Betul. Kerana konsepnya adalah sebarkan salam, iaitu kita pergi dan menyampaikan salam bahawa kita adalah orang Islam. Yang kedua adalah memberi makan golongan yang miskin, iaitu kanak-kanak ni adalah semua orang belajar sekolah pondok, adalah mereka yang layak menerima kategori yang kedua, iaitu yang selalu Nabi katakan, selepas sebarkan salam, bagi makan orang yang miskin. Dan yang ketiga adalah panjangkan silaturahim. Di mana saja ada saudara Islam yang jauh kita cari. Cuma yang keempat adalah rahsia kita sendiri, iaitu bangun malam bersolat kita orang lain tengah tidur. Itu tak cerita lah, dia kata bongkak pula kan. Kadang-kadang
naik status Facebook, saya cukup gelak bro kalau bangun pagi. Baru je habis solat malam. Allahuakbar. Ataupun cerita kat mana, bangun ni masa yang baik untuk tahajud. Saya heran dekat Facebook boleh ada perkara keempat tu. Okey. Omar cerita pula sekarang sambil tu saya gayakan kejap macam best je pakai ni. Rasa confident je. Lama tak bawa motor ni, rasa macam nak bawa motor balik. Apa yang guru kau buat, Man? Mic kat atas. Sebelum saya bermula bicara, dalam minggu ni grup motor Malaysia kita menerima kabar yang duka lah. Salah seorang daripada teman rapat kita, Bob, daripada kumpulan Ayahid telah kembali ke rahmatullah. Fatihah, kita baca Fatihah untuk arwah Bob. Okey. Jadi kalau macam saya pula daripada kumpulan Exile ni, kita biasa ride dalam Malaysia, ride luar Malaysia. Tapi sampai satu ketika tu sebab terlampau selalu sangat ride, bila kita rasa ride dekat dalam Malaysia ni, kita rasa nak gimana ya? Setuju. Betul. Lagi satu, bila ride pula kawan-kawan call, jom kita ride Sabtu pergi mana? Pergi Lemah Tok Ki makan. Pergi mana? Tanjung Malay makan. Makan. Itu yang apa stesen minyak salah letak tangkiro, dia letak kat perut. Makan je. Okey. Jadi kalau orang cakap pergi mana? Sampai kita dapat title geng cross border. Jadi kita muka siam. Kita ride, kita pergi siam. Bukan kita nak bermegah-megah, bukan kita nak berbangga. Faham. Sebab macam Kirot cakap tadi, kita lebih selesa ke sana. Faham. Sebab kedudukan muka bumi pun kita tak macam Amerika sangat panjang, boleh pergi sampai ke Latino. Kita ke selatan Johor dah tambah jauh. Jadi kena ke utara sebab kita boleh masuk ke Thailand dan perjalanan yang panjang. Jadi macam Kirot cakap, on the way kita ke sana, kita singgah di surau, kita bagi donation, apa yang kita ada. Macam Club Exile kita tak ramai, tapi setiap bulan kita kenakan yuran lah. Kita kenakan yuran, macam donation dari setiap ahli. Jadi dengan duit collection tu, kita buat kejamal lah. Kita bersedekah kepada mereka yang memerlukan. Tuan-tuan dengar. Kalau siapa yang nak cari menantu, masih solo. Masih. Okay, nampak? Walaupun begini tuan-tuan, tapi orang yang buat kerja amal, apa yang saya dia nampak sangat desperate sekarang. Saudara cepat je. Facebook apa nama Facebook? Facebook saya Akhirat. Nama Allah Akbar. Kalau tak tengok orangnya, Allah Akbar, nama mesti jubah dan serban kita tapi saya bayangkan. ada lagi satu Facebook yang mesra muslimah. Apa dia? Akhir Bakar. Akhir Bakar. Okay, sebab yang Akhir Bakar tu mak saya nak friend dengan saya. Okey. Mungkin mak saya tengok. Okey, maknya tengok jangan risau. Facebook yang Akhirat ni saya blok mak saya. Bagi mereka yang mahukan suami bermotosikal besar tetapi akhlaknya terjamin baik, mahukan suami yang hanya saudara perlu jaga aksesori dia saja, tak perlu jaga yang lain, jaga aksesori dia saja, pastikan jangan hilang ni. Kalau hilang gaduh besar ni, betul. Tak berat kerja dia. Malam-malam bang tanggalkan masuk kotak, siang nak pergi kerja bang jangan lupa sarungkan. Lepas tu bila kita bangun pagi dah siap susun, itu yang kita mahu. Itu yang kita mahu. Man, nak tanya lagi satu bang. Tanya lagi satu. Biasanya abang menunggang motor isi tak marah ke bang? Selalunya orang kata kan, motor macam bini, betul ke? Itu memang betul. Allah Akbar. Abang dah dia di sini. Dah ada. Agak dia menonton penyang cik hati kak. Agak statement dia tu dia nak layan saya. Macam mana disebutkan sayang motor macam bini bang? Memang betul. Memang jiwa saya tu kan minat pada motor. Daripada dulu lagi sampai sekarang. Jadi kalau isteri faham Dia faham tu. maksudnya kalau 3 pagi abang bangun pergi tengok motor, dia tak kecil hati Tak ada. Kalau Sabtu dan Ahad abang ambil masa untuk tengok motor, dia tak ada marah apa Dia tak ada marah. dia faham bahawa dia telah dimadukan oleh saya semua. Tak apa, daripada hati wanita luka dimadukan oleh seorang wanita yang lain sebagai orang ketiga, lebih baik dimadukan oleh sebuah motosikal, kerana bila dia tak ada boleh pijak je motosikal tu. Tak ada siapa nak report balai. Saya setuju. Lebih baik bermadu dengan motosikal. Anda tak puas hati, tempuk je motosikal tu. Dia pun tak tahu, dia masa dia tidur bang daripada anda nak berkelahi, nak naik status kat Facebook, marahkan madu anda. Anda hanya berkelahi dengan motosikal yang memang ada di rumah. Abang motor yang keberapa dah abang pakai sekarang? Mana ni motor yang kedua saya pakai. Dulu abang pakai motor apa? Saya pakai Sportster. Berapa lama? Saya pakai pun lama juga saya pakai. Betul ke abang kata kalau orang main motor dia nak jual satu-satu motor tu sangat sukar? Betul. Sebab kita rasa sayang. Sebab tu ada orang dengan motor dia sama panjang, dia main itulah motor yang lama dia bawa. Betul. Dia bukan apa, dia mana apa ni, memori. Motor tu kan, mana kita ride dengan diorang, dengan bikers. Mana dia punya sejarah tu.
Yang suka tu macam saya nak Saksi jual tu. pada segala-galanya. Ada sebelum saya tengok nak jual tu saya tengok kan. Ingat kan dengan biker semua dengan saya punya club kan. Jadi Saya dia sayang. itu saya nampak banyak orang ada perasaan sentimental value pada motor dia. Bukan kerana misalnya orang macam kereta dia selalu tukar, orang pakai besar dia lagi besar, orang pakai baru dia pakai baru, tapi saya tengok penyakit ni tak berlaku pada mak motor. Motor ni biasanya yang saya perhatikan, yang saya nampak, kalau bikers ni dia akan beli motor yang pertama. Lepas tu kalau motor yang kedua tu dia akan beli motor yang kedua, dan motor kedua tu yang akan sering ditukar ganti, upgrade, trade in. Motor pertama dia tak jual. Dia ibaratkan macam bini pertama lah. Okey, tak lepas. Tak lepas. Bila bini kedua yang ni okay. dia boleh lepas lah. Kau ni boleh. banyak hal lah, kau tak Banyak sama hal macam lah. kakak kau lain macam. Betul. Kau lagi seorang. Buat perangai kau ni asyik ni tak macam kakak kau. Kau jual kan. Kakak tetap di hati. Okey. Walaupun tak jalan dekat rumah. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya dengan Kacak nampak macam pendiam, tak apa, saudara boleh aim Kacak? Sebab kata orang, jangan kata tunang, orang kapal terbang pun orang rampas, dalam kapal terbang berpuluh-puluh suami orang. Saudara masih boleh mencuba, dan Kacak ada dua kotak lagi, satu motor, satu isteri, dan masih ada dua lagi untuk saudara melengkapi si pendiam ni. Saya cuma nak cerita tentang bajet nak jaga motor. Dia orang kata, saya tak tahu kalau macam kereta, kita akan fikir kereta ni bajet dia taklah maintenance dia after 3 years lah, dan jadi heavy after 5 years. Okey, lepas tu sampai level kalau malas tukar, dah habis bayar, tukar enjin je. Macam mana orang main maintenance motor? Motor ni, maintenance ni sebenarnya dia gantung pada kita juga. Kalau kita lenjan motor tu hari-hari, maka kita kena selalu spend lah. Kena selalu spend lah. Selalu spend. Tapi orang kata pakai motor besar, maintenance tinggi ni sebenarnya tak terlalu tinggi pun. Sebab kalau kita tengok pada gayanya, kita kena ukur baju pada badan sendiri. Faham. Sebab kalau kita pakai Harley, tak semestinya kita nak tukar minyak hitam servis di Harley Center. Okey. Jadi kita boleh, kalau kata reti boleh buat sendiri. Kalau kita beli barang aftermarket kan, kita beli direct dengan dealer, beli barang spare part dengan dealer, kita buat sendiri, kita tukar sendiri, ataupun kita support bengkel kawan-kawan. Jadi kalau bengkel kawan-kawan ni harga lebih kurang, upah lebih kurang setakat lepas duit kopi. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang specialist ni, dia kira per hour dia punya workmanship kan. Awak bertunang pun belum? Belum. Apa habis ada motor naik seorang? Apa cerita ni? Ada motor besar. Motor dua tau. Motor besar dua. Motor besar dua. Girlfriend tak ada. Saya pun tak faham apa masalah dia. Tapi saudara boleh aim dia. Dia dah bagi tahu Facebook, dia DM. Dan kena rasa naik motor bang. Sedap bang. Badan gempar. Bersih-bersihan banyak. Peluk. Riding dia tak main domestik. Semua Thailand ke atas. Angin tak rasa. Angin tak rasa. Menarik untuk dipikat kalau ada mak-mak yang menonton. Ayah-ayah yang menonton calon menantu. Ni Akhirah. Nama pun ya Allah punya sedap. Saya cadang ke Akhirah adalah calon terbaik. Kerana yang lain telah berpunya. Akhirah baru 19, nak masuk 20. Tak. Saya belum lagi 30 lah. Okey. Belum lagi 30, kira atas 25, bawah 30. Anggaran tu lah. Anggaran tu. Kira orang Okey. kata Dah air masih balik dia bahasa akak-akak kita panggil pucuk muda lah. Pucuk muda. Bahasa akak-akak kan. Jadi Bagi mereka yang inginkan pucuk muda, ada di sini satu pucuk muda. Okey. InsyaAllah saya tak mengecewakan, saya tak menjanjikan bintang dan langit, tapi orang kata hari-hari makan ayam. kan, kalau jiran sebelah beli tulang buat sup. Kalau kita ni insyaAllah lah boleh beli kulit ayam pula. Okey. Dia minta tolong promote bang. Okey, nama Jack boleh ambil Facebook untuk nama kedai tak? saya Extreme Rolling Motorcycle. Okey, dan kedai saya di lokasi di Bandar Sarjana Putra, nombor 73 Jalan SP8/5 Bandar Sarjana Putra. Nama kedai sekali lagi? Extreme Rolling Motorcycle. FB Extreme Rolling Motorcycle. Lepas tu di Bandar Sarjana Putra. Okey, nombor 73 Jalan SP8/5 Bandar Sarjana Putra. Pastikan tiada jualan combo di sana. Jangan beli satu dan dapat satu free. Dia adalah motor saudara, bukan jeans. Nanti pergi pula abang kata, bukan itu hari promosi dekat garasi buy one free one ke? Tak saudara, ini motor. Mungkin boleh provide lah, beli motor dapat helmet ke. Okey. Boleh pergi sana, mention nama saya Omar dengan Kirot, boleh test motor. Kita ada juga menyediakan siapa-siapa yang nak test ride, kita boleh test. Okey. Abang sebenarnya saya cerita, saya sebenarnya tak biasa motor di Malaysia. Bukan saya tak erti motor, di Malaysia je saya tak tahu.
Abang jual motor apa yang ada dekat kedai? Okey, sekarang Harley? ni kita ada Harley. Saya hanya menjual Harley saja. Oh, okey, Harley Harley saja. saja. Okey. Okey, di kedai saya ada model Sportster 72, 48, 883, Ultra Bang, Glide. untuk basic ni kan, orang yang macam saya ni, Okey. yang tak biasa motor di Malaysia ni, 72 refer kepada model... Model Sportster, tapi dia klasik. Oh, 72 klasik. adalah klasik. Klasik. Sebab 72 tu dia ambil model tahun 72. Yep. Sebab tahun 72 tu adalah kira zaman chopper. Ya, Jadi betul. dia punya cutting tu chopper, fork dia panjang. Oh, tapi motor baru. Ya, motor Oh, baru. tapi dia menjawab okey, sebab Eh, macam itu- Repro Levi yes, 72 itu dia okey. panggil, Bila coding Sportster 72 adalah 72, 72. zaman-zaman filem Easy Rider. Okey, okey. Okey, sekarang kalau motor Harley yang single seat, kebanyakannya Harley semua double seat. Tapi yang single seat orang custom jadikan dia single seat. Oh, dia bikin balik. Ya, lah. dia bikin balik, beli, dia custom tukar. balik. Okey. Okey, kalau yang ada di showroom saya, motor Harley Davidson 883 Iron. Yang dah custom, tu memang single seat. Harga range dalam lebih kurang dalam 37,000. Oh. Ya. Abang tulis tidak kita kacak tulis kacak FB abang ni untuk kita naikkan dekat sebab ramai peminat motor bertanya tu. Okey, maksud dia bang, tidak ada Harley yang keluar satu seat. Tak Berarti ada. dia buat jalan Ya, beli, betul. dia buang, Custom dia balik. custom. Yes. Ya, Untuk custom menjawapan balik. jawab saudara ini adalah custom. Berarti sebenarnya kan motor-motor Harley ni macam kereta dia, orang akan custom Betul. untuk kehendak dia. Tapi kalau standard pengeluaran kilang dia tak ada single Dia tak ada seat. single seat. Okey, yang tadi abang sebut 48 pula merujuk pada apa? Tadi Okey. kan abang sebut 48. Okey, 48 Sportster 48, dia cc dia 1200 cc. Okey. Dia punya fizikal dia lebih kurang macam bobber sikit lah. Okey. Bobber style 72 tadi berapa cc dia? lah. Okey, 72 1200 cc. Oh sama juga dengan Sama 48. juga. Okey. Cuma dalam Harley punya motorcycle, yang paling rendah cc-nya ialah 883. Okey, 883 dipanggil Dia panggil Iron 883. Iron 883. Okey. Itulah cc yang paling rendah lah buat masa ni. Okey. Okey. Dan biasa harganya Okey, biasa harga 883 tu dia ikut tahun sebenarnya. Okey, lebih kurang dalam tahun 2009 hingga ke 2010, market price dia bawah 40,000. oh, maksudnya walaupun dia 883 harga dia sama je macam Sportster Ya, betul. Walaupun Sportster 1200 cc. Okey. 1200 pula ke atas dia boleh pergi sampai 55,000. Oh, 37 adalah harga terendah. Ya, betul. Okey, faham. Ya, Okey. tapi bila orang bercerita pasal Harley, Harley ni motor mahal, motor untuk golongan kayangan, tapi sebenarnya tidak. Orang kebanyakan boleh pakai. Macam saya kerja 18 jam sehari. Kira 20 jam sehari. Mata-mata nak pakai Harley Davidson. Okey. Duduk PTR dia. Duduk PTR dia. Parking kat bawah. Parking kat bawah. Okey. Bila nak start motor kena tolak jauh sikit. Tidak sampai tingkat 18 orang baling air. Okey, takut JKK tu orang nak buat masalah. Sebenarnya siapa-siapa yang nak pakai Harley ni tak ada halangan. Siapa-siapa boleh pakai. Minat. Sebab dia adalah mampu milik. Sebenarnya Ya, betul. kalau dah 37 Betul, harga betul. dia. Dia bukanlah gambaran kita cerita 30 tahun dulu. betul. Pakai Harley anak millionaire. Betul. Tapi sekarang Harley adalah untuk yang kerja kuat dan suka expose kepada gaya hidup berkumpulan. Sebenarnya saya rasa motor ni untuk bersosial lah bang. Enjoy sosial lah. enjoy. Passion. Daripada main biliar, main snooker, main judi belakang-belakang hutan, pergi laga ayam dalam bong. Tak ada satu faedah. Seronok kan? Dia baik naik motor je kat tu. Daripada dulu punya gaya hidup, dia bawa ayam, bawa meskal, lepas tu laga-laga ayam dalam hutan dikejar polis. Risiko. Risiko. Terjun lumbung, terjun payung. Saya ingat menarik mendengar gaya hidup orang yang main motor walaupun saya dah tinggalkan. Lepas tu abang cerita abang selain tadi motor tadi Sportster 72, 48, Okey. lagi abang ada apa lagi? Harley Okey, Davidson. kita ada Ultra Glide. Saya dengar tadi Ultra Glide. Apa Ya. beza Ultra Glide dengan Sportster? Okey. Itu kita panggil motor lari rumah bang. Dia ada bakul kiri kanan belakang, ada tong pizza. Oh, okey, Bas, saya faham. bas. Saya faham. Bas Betul, gerak. lagi rumah. Okey, kalau saudara ingin jadi pengedar ikan pada musim PKP, itu model yang sesuai sebab saudara boleh riding untuk hantar ikan rumah ke rumah. Sebab saya faham lah yang ada kotak-kotak besar-besar. Ya, Okey, betul. okey. Okey, itu yang Ultra Glide tu cc dalam 1700. Ui, lagi besar sisi Lagi dia, besar. bang. Okey. 1700, dan kalau ikutkan dia Ultra Glide ini dia ada dua cakap apa, dua model sebenarnya. Dia ada Street Glide dan ada Ultra Glide. Okey. So Ultra Glide ni lagi cakap apa, lagi tinggi sikit daripada Street Glide lah. Tapi dan dia pun lagi berat. Berapa range harga dia? Okey, range harga lebih kurang dalam 88,000 dah boleh dapat.
Okey, untuk dan yang tu basic dia. Untuk basic lah. Yang best sikit tu almost 100. Yang best 100 lebih lah. Maksudnya kalau untuk glider ni Ultra ni pun dia adalah untuk heavy duty lah. Ya, untuk betul. yang poket tebal. Ya, betul. Tapi basic kalau nak mula boleh main Sportster tu. Betul. Okey. Tapi kalau saya cadangkan pun, kalau kata yang siapa yang baru-baru nak main motor, biar kita main yang kecil dulu. Okay. Biar dia biasakan dengan bawa dia badan dulu lah. bawa badan Betul. Macam main jeans juga. Jangan tiba-tiba nak stun 30 OZ. Lepas tu berkurap, berkudis kaki apa semua sebab kulit tak biasa bawa jeans tebal. Lepas tu salahkan kain jeans tu tak ada kualiti. Mula yang biasa-biasa dulu. Okey, faham? Faham? Okey, saya nak tanya lagi satu bang mengenai risiko kecurian motosikal besar. Sebab kalau orang pakai kapcai memang saya kesian saya tengok memang mudah dicuri. Kadang-kadang terutama orang yang buat food panda. Tapi motosikal besar ni risiko dia macam mana? Okey, dalam macam dia PPR parking kat bawah dia kena tanya dia. Dia setiap 15 minit dia reki tu. Okey, dalam pengalaman saya main motosikal ni, saya belum pernah dengar lagi motor Harley kena curi. Belum pernah dengar. Belum pernah WhatsApp motor aku hilang, up settle Facebook. Tak ada Tak pernah lah dengar. Okey, sekarang ni kalau untuk vibration, kalau nak ikutkan sebenarnya untuk macam saya sendirilah, saya lagi suka vibration tu. Saya lagi suka. Pasal vibration tu macam klasik. Okay. Itulah Harley klasik. Vibration ni apa? Dia duk pum dia macam okey, macam tak macam tu sangat. Kalau Tapi macam ni bang kan. Macam okey. Tapi sekarang ni untuk pengeluaran Harley yang terbaru sekarang ni saya rasa dah tak ada vibration. Okey. Macam contoh saya naik Ultra Glide, vibration ada tapi kurang. Dan Dyna sendiri Macam saya ada Dyna. Dyna dia vibrate dia kurang sebab dia dah model, dia dah ada rubber mounting. Dan saya ada sebiji Sportster tahun 90. Harley pertama saya dah umur 30 tahun. Yang ni vibration dia memang gila sikit. Tak boleh buat bincang. Dan motor saya ni saya bagi gelaran Kavadi. Kalau agak-agak banyak dosa, naik motor saya, pergi coket, balik dosa hapus. Pasal gegar betul. Tapi sebenarnya orang enjoy saya rasa. Ada orang enjoy. Dia bukan vibrate yang irritating. Dia you feel better. Sebab tu Harley punya trademark. Terdapat cari. Apa dia? Dah ada. Abang type bagi sampai tu Omar cerita sikit Omar. Mengenai motor besar, kenapa susah nak dicuri? Bagi saya motor besar ni dia tak ada market untuk dijual. Kalau orang beli dia nak jual dengan siapa? Kalau dia curi pun dia pakai sendiri kot. Lepas tu orang dapat kesan sekejap maksudnya dia tak banyak kan. Dia tak macam kapcai. Kalau dia pakai sendiri macam kita ada community club dan kalau katakan motor kita ni orang nampak macam motor saya ada trademark saya sendiri dengan kita punya logo club dekat situ, color saya. Walaupun orang lain pakai motor saya, parking orang kata itu motor Omar. Motor Omar buat apa dekat sana. Jadi dalam komuniti kita ada trademark yang maknanya motor tu motor kita. Orang tahu motor tu motor kita. Jadi kalau kita keluar kita tak risau sangatlah motor kita. Patut dia parking dekat bawah je. Okey. Saya tanya tahap awak sayang motosikal apa ni bro? Jaga dia tu. Macam mana sesayang mana jaga dia? Saya disebabkan saya belum ada bini, saya sayang motor lah. Macam mana saya sayang diri saya, macam tu lah saya sayang motor saya. Sebab kita nak mendapatkan motor ni bang, macam Abang Omar kata, Abang Omar kerja 18 jam, saya 20 jam. Kita nak dapatkan tu payah bang, dengan pahit jerih kita nak dapatkan motor tu. Jadi bila kita dapat, sayang dia bukan main abang kan, saya cakap abang. Jadi motor ni, resiko motor hilang tadi sebenarnya dalam dunia motor besar ni pun ada juga peratusan motor besar yang dicuri tu tinggi, tapi lebih cenderung ke arah motor-motor seperti Superbike. Superbike, kalau tak hilang motor pun hilang spare part. Sebagai contohnya hilang brake disc, brake sebab tu marketnya ada. Hilang brake depan tu semua, tahu-tahu datang togel. Tapi kalau chopper ni kadang-kadang kita tertinggal kunci buat orang. Lantak engkau lah. Jadi sebab tu kadang-kadang saya ni sebenarnya Bang, chopper ni merujuk pada ini? Harley Harley yang tinggi tu dipanggil chopper. Jadi motosikal Harley Davidson ataupun yang seangkatan ni, yang chopper ni, jadi peratusan nak hilang tu kurang lah bang. Bahkan jangan kata nak hilang motor, hilangkan part dia pun kurang. Okey. Untuk aktiviti terdekat, kita minta mereka promosi kalau mereka nak buat kerja amal dan saudara ingin menyertai dana atau memberi sumbangan. Kita minta berada cerita kalau ada yang terdekat
PKP ke apa event yang nak buat dekat ni, sebab saya nak beritahu kata ramai orang memohon pertolongan. Jadi mungkin tuan-tuan ada projek apa, kita boleh announce, lepas tu mungkin boleh minta orang ramai yang bukan mak motor pun kalau nak menghubungi dan turut sama menderma bagi konvoi ataupun apa yang saudara anjurkan, boleh ke mana dan salurkan di mana. Boleh kempenkan sikit untuk projek amal. Okey, di Dragon 70 MC kita masih dalam perancangan untuk membuat apa kerja-kerja amal ni. Sekarang ni kita pun baru kehilangan kita punya kita punya anggota. So buat masa ni mungkin kita akan relax dululah untuk projek amal tu. Tempoh berkabung kita kira macam tempoh berkabung lah. Mungkin lepas ni kita akan plan semula. Plan semula apa yang kita nak buat lepas ni kita. Tapi biasanya kalau buat orang awam macam saya ni yang dah tak main motor masih boleh menyumbang. Boleh. Kalau Tak kita ada tahu masalah. tu nak pergi membina masjid dan surau, berarti kita galakkan. Bukan galak, memang bagus untuk tumpang Tak ada masalah. tumpang Mungkin bersama. mana tahu kalau dia join kita tiba-tiba terbuka hati, dia tengok motor minat pula. Ini tak tahu. Setuju? Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kumpulan Dragon 76 dan juga kumpulan Exile. Kerana sudi bersama di garasi dan berkongsi kehidupan berada-berada motor. Mereka bukan mat motor. Kerana mat motor ni yang merempit-rempit kat lampu stop, yang memeningkan balai polis jalan trafik tu. Yang kalau trafik tengok hijau biji mata dia. Yang ini adalah berada-berada motor yang dah senior main motor lama. Mereka anggota komuniti yang mengamalkan gaya hidup yang sehat, yang menjadikan imej motor besar adalah satu gaya hidup bersosial pada era baru. Dan macam saya jelaskan kepada saya, bila kita dengar harga motor tu, dia bukanlah tentang orang kayangan. Sebenarnya siapa saja boleh bermain dalam motor besar, mengekalkan disiplin, bekerjasama untuk kerja amal. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk berada di garasi. Nanti selepas ni kita akan pin nombor FB, sebab ramai yang nak hubungi abang ni. Rasanya ramai yang nak tukar motor tu. Okey, dia akan pin semula. Dah pin dah, dapat dah? Okey, dah dapat alamat dah. Jadi saudara yang berminat untuk membeli motor dan menyertai kumpulan baru yang saya akan tubuhkan, dia orang ni Dragon, kita akan kembali sebagai Hellway. Sila beli motor dan datang daftar. Kita akan bentuk kumpulan baru untuk main motor ni. Tapi saya tak boleh bayar sebab saya dengar paling kecil 600cc, paling besar 1000 lebih. 80cc pun saya takut nak menumpang. Tapi satu lagi bang, saya nak promote sikit tuan-tuan izinkan saya promote. Silakan. Saya untuk tuan-tuan kalau nak tahu, sebenarnya saya berniaga. Saya buka warung. So warung saya terletak di sebelah lorong Pasar Karat Petaling Street. Waktu operasi saya bermula daripada 6 pagi sebab PKP. Kalau tak kita start awal daripada pukul 2 pagi. So kita start pukul 6 pagi sehingga 11 pagi je. Saya 6 pagi, 11 pagi. Okey. Cuti pada hari Isnin. Dan kita buat warung, konsep dia warung kampung, hanya jual sarapan saja. Nasi lemak, mi bihun sup, mi kari, lontong. Okay, bagi part yang betul dekat mana tadi? Ini untuk mereka yang berada di Klang Valley yang mencari tempat sarapan bersama isteri besok. Silakan ke di sebelah lorong Pasar Karat Petaling Street. Lorong Pasar Karat. Lorong Pasar Karat tu yang orang jual tu. Sebelah je. Sebelah tu je kan ada dulu ada parking. Tapi Apa nama kedai? Resepi Bonda Rose. Nama kedai ni sebelah lorong Resepi Bonda Rose. Wish saja Resepi Bonda Rose. Saudara akan jumpa dengan dia, dapat berbincang lebih panjang lagi tentang pemotoran. Saya ada lah kat sana. Dia ada di sana. Saudara boleh bergambar dan ambil autograf. Nampak ganas tapi dalam hati dalam hati ada taman. Tapi kalau datang besok nampak saya pakai apron. Apron. Tak apa. Rambut ikan. Rambut ikan. Itu kena jaga pasal ni. Okey, saudara boleh ke restoran tu pun tempat favourite saya sebab bila saya pergi dia akan main lagu Siam. Tanda rindu tanah. Tanda rindu tanah sebelah. Kedai tu kedai Siam. Okey, kalau lalu je dengan lagu Siam je. Kan masuk lorong Pasar Karat daripada belakang tu kan tepi tu kedai Toto. Dia dekat belah sana. Dia yang dulu parking tapi kena ada pagar hijau. Biru lah kat corner lot tu. Okey. Corner lot situ. Ya, dalam tu. Ya betul. Betul. Itu kedai dia je. Resepi Bonda Rose. Dan cara dia adalah pasang telinga, dengar lagu Siam. Confirm untuk kedai dia. Okey, terima kasih pada semua. Mi telah dihidangkan untuk meraihkan tetamu kita. Itu saya dapat kita hidangkan mi. Kita ucapkan lain kali kita dapat kerjasama lagi bang untuk kerja-kerja amal, terutama kalau nak buat kerja amal apa, kita dia akan datang dan kita akan raikan untuk membolehkan semua penonton garasi turut menderma bagi membolehkan
Apa salah kalau kita tak bermotosikal besar tapi kita kirim amal kita kirim keinginan kita kepada mereka kerana mereka banyak melawat sekolah-sekolah pondok dan pusat-pusat tahfiz untuk menyampaikan derma. Terima kasih. Baik, Sama. sama-sama. Jumpa lagi. Ya. Okey.